Seterusnya, kita lihat taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Apakah maksud taksiran cukai bersama? Iaitu taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, di mana pendapatan isteri atau suami tersebut akan dijumlahkan bersama semasa membuat taksiran. Jadi katakan Chong dan Susan adalah suami isteri, maka Chong akan menjumlahkan pendapatannya bersama dengan isterinya dan seterusnya beliau akan menghitung cukai pendapatan. Untuk taksiran cukai berasingan, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Bermaksud Chong akan membuat taksiran secara berasingan daripada isterinya Susan. Jadi apakah syarat-syarat untuk taksiran cukai bersama? Suami dan isteri mestilah tinggal bersama, mempunyai jumlah pendapatan diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami ataupun isteri ataupun pasangannya. Jadi maksudnya dia perlu menjumlahkan pendapatan bagi kedua-dua individu tersebut. Suami ataupun isteri mestilah warga negara Malaysia jika tidak bermastautin dan hanya boleh dibuat dengan satu isteri sahaja. Jadi yang mana lebih menguntungkan? Jadi sebenarnya untuk taksiran cukai lebih menguntungkan jika membuat taksiran cukai secara berasingan. Kelebihannya ialah setiap individu layak mendapat pengecualian, pelepasan atau rebate berdasarkan had maksimum tuntutan yang ditetapkan. Jadi maksudnya setiap had tersebut seperti yang saya telah jelaskan pada contoh 1 tadi boleh dituntut pada nilai maksimum bagi setiap individu. Jumlah pendapatan bercukai berada pada banjaran pendapatan bercukai yang lebih rendah, maka kadar juga lebih rendah. Seperti yang telah dinyatakan tadi, kadar cukai pendapatan individu adalah bersifat progresif. Semakin tinggi nilai pendapatannya, maka semakin tinggilah kadar cukai yang akan dikenakan. Baik, kita lihat contoh 2, mirip bagi soalan contoh 5 dalam buku teks muka surat 109. Pada tahun 2020, Chong dan isterinya Susan mendapat gaji tahunan masing-masing sebanyak RM85,000 dan RM53,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 dan RM400 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut merupakan pelepasan yang hendak dituntut oleh Chong dan isterinya. Untuk pelepasan individu, Chong dan Susan membuat tuntutan sebanyak RM9,000. Untuk gaya hidup dengan had maksimum RM3,000, Chong membelanjakan RM4,000 manakala Susan membelanjakan RM2,250. Insurans hayat dengan had RM7,000, Chong telah membelanjakan RM8,000 manakala Susan telah membelanjakan RM5,500. Untuk insurans perubatan dengan had RM3,000, Chong telah membelanjakan RM3,600 dan Susan RM1,800. Soalan A, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Chong dan Susan dengan menggunakan cara taksiran cukai berasingan dan yang kedua taksiran cukai bersama. Soalan B, antara taksiran cukai berasingan dan taksiran cukai bersama, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Chong dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Berdasarkan jadual ini, kita dapati Chong telah membelanjakan 3 perkara iaitu gaya hidup, insurans hayat dan insurans perubatan melebihi had yang telah ditetapkan. Maka Chong hanya boleh membuat tuntutan bagi nilai maksimum had bagi setiap perkara tersebut. Baiklah, untuk kali ini saya akan tunjukkan taksiran cukai berasingan dan taksiran cukai bersama secara sebelah menyebelah. Okay, pertama sekali kita lihat dulu jumlah pendapatan. Chong ialah RM85,000 dan Susan ialah RM53,000. Sekiranya untuk taksiran cukai bersama, beliau perlu menambahkan pendapatan Susan iaitu isterinya menjadikan jumlah pendapatan mereka ialah RM138,000. Jadi jumlah pengecualian iaitu derma yang telah mereka keluarkan, Chong akan ditolakkan dengan RM500 dan isterinya ditolak dengan RM400. Untuk taksiran cukai bersama, kedua-dua nilai tersebut boleh dijumlahkan menjadikan jumlah pengecualian ialah RM900. Untuk jumlah pelepasan, bagi taksiran cukai berasingan, Chong dan isterinya boleh menuntut secara berasingan. Jadi untuk tuntutan pelepasan individu, Chong layak untuk menuntut RM9,000, begitu juga dengan isterinya. Untuk gaya hidup dengan had RM3,000, Chong hanya layak membuat tuntutan maksimum sebanyak RM3,000 walaupun dia telah membelanjakan RM4,000. Tetapi Susan boleh menuntut nilai yang telah dibelanjakan sahaja. Begitu juga dengan insurans hayat, hadnya ialah RM7,000 tetapi Chong telah membelanjakan RM8,000.
maka had maksimum yang boleh dituntut ialah RM7,000. Untuk Susan, dia boleh menuntut sebanyak nilai yang telah dibelanjakan iaitu RM5,500. Begitu juga insurans perubatan dengan had RM3,000, Chong telah membelanjakan RM3,600. Maka had maksimum yang boleh dituntut ialah RM3,000. Untuk Susan pula, beliau boleh menuntut nilai yang telah dibelanjakan iaitu RM1,800. Bagi taksiran cukai bersama, ia dianggap sebagai satu individu. Maka, untuk setiap pelepasan, iaitu individu, gaya hidup, insurans hayat dan insurans perubatan, Chong hanya boleh membuat tuntutan berdasarkan kepada had maksimum sahaja. Iaitu untuk gaya hidup terhad kepada RM3,000, untuk insurans hayat terhad kepada RM7,000 dan untuk insurans perubatan terhad kepada RM3,000. Jadi pendapatan bercukai mereka, jika kita lihat secara berasingan, untuk Chong, pendapatan bercukainya ialah RM62,500 dan isterinya RM34,050. Manakala untuk taksiran cukai bersama, jadi tadi jumlah pendapatan mereka ialah RM138,000, ditolak dengan jumlah pengecualian iaitu RM900 dan ditolakkan dengan semua tuntutan bagi pelepasan, maka pendapatan bercukainya ialah RM115,100. Jadi bila kita lihat di sini, pendapatan bercukai bagi taksiran cukai bersama adalah jauh lebih tinggi daripada taksiran cukai secara berasingan. Kesannya ialah pada bacaan jadual kadar cukai pendapatan individu. Jadi kita akan lihat cukai dasar dan cukai atas baki berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan bagi tahun taksiran semasa. Untuk cukai dasar, bagi RM50,000 yang pertama, Chong perlu membayar RM1,800. Manakala cukai atas baki, RM62,500 tolak dengan RM50,000 dan didarabkan dengan kadar cukainya pada banjaran pendapatan bercukai tersebut ialah 14%. Jadi kita akan memperoleh RM1,750. Untuk Susan pula, untuk RM20,000 yang pertama, dia perlu membayar RM150. Manakala cukai atas baki, iaitu RM34,050 tolak RM20,000 dan didarabkan dengan kadar cukai iaitu 3%, kita akan memperoleh RM421,50. Bagi taksiran cukai bersama, setelah dirujuk pada jadual kadar cukai pendapatan bagi individu, maka cukai dasarnya adalah dirujuk pada RM100,000 yang pertama sebanyak RM10,900. Kemudian, untuk cukai atas baki, RM115,100 ditolak dengan RM100,000 yang pertama dan didarabkan dengan kadar cukai iaitu 24%, maka kita akan memperoleh RM3,624. Jadi nilai ini adalah agak tinggi berbanding dengan taksiran cukai berasingan tadi secara individu. Jadi inilah kadar progresif yang menyebabkan nilai yang perlu dibayar untuk taksiran cukai bersama adalah terlalu tinggi dan jauh daripada taksiran cukai secara berasingan. Seterusnya rebate. Untuk zakat ataupun pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, untuk Chong tiada rebate yang layak dituntut. Manakala untuk isterinya Susan, rebate yang layak dituntut bagi pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Kita boleh rujuk pada pendapatan bercukai di sini. Pendapatan bercukai Susan ialah RM34,050. Ia adalah kurang daripada RM35,000, maka beliau layak untuk membuat potongan ataupun rebate sebanyak RM400. Bagi taksiran cukai bersama pula, sememangnya pendapatan bercukai adalah jauh lebih tinggi, maka tiada rebate yang layak untuk dituntut. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah hasil tambah bagi cukai dasar dan cukai atas baki. Jadi tambahkan RM1,800 tambah RM1,750, jumlahnya ialah RM3,550. Bagi Susan pula, cukai dasar ialah RM150 ditambah dengan cukai atas baki RM421,50, ditolak dengan rebate RM400, maka dia perlu membayar cukai pendapatan sebanyak RM171,50. Bagi taksiran cukai bersama, cukai dasar RM10,900 ditambah dengan cukai atas baki sebanyak RM3,624, maka jumlahnya ialah RM14,524. Secara kasar kita boleh lihat jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi taksiran cukai bersama adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jumlah bagi taksiran cukai secara berasingan untuk Chong dan Susan, iaitu jumlahnya sebanyak RM3,721,50. Terdapat perbezaan sebanyak RM10,802,50 bagi kedua-dua jenis taksiran berikut. Maka untuk menjawab soalan B tadi, taksiran cukai berasingan adalah lebih baik berbanding taksiran cukai secara bersama.